yakin dan percaya pilihan raya akan datang yang ke-13 hari ini. Kawasan Jengker milik kita, insya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik kakak, ampun nahoya ke demo. Mutakhir ini politik tanah air kita panas. Panas. Rata-rata Melayu, Cina, India. Mereka melontarkan satu soalan. Cepu mas. Soalan dia sama saja. Tak kira bangsa. Melayunya podo. Orang Jawa yang podo, Cina podo, Arab kape podo wae. Jawabannya apa? Soalannya apa? Soalannya podo wae. Soalannya begini. Yang berhormat, bila piang raya? Bila piang raya? Orang Cina tanya, Cina Cina. Ha, itu ngomong Cina. Tapi kita dah bagi banyak jawapan. Mazlan Aliman saya yakin dia bagi jawapan macam-macam. Saya pun bagi macam-macam jawapan. Bulan 11, bulan 2, bulan 3, bulan 6. Tak jadi-jadi. Tak jadi-jadi. Sekarang saya malu lah bagi jawapan lah. Angga wong takon. Kalau wong tanya saya sekarang ini, saya kata, saya dah telefon Rosma dah. Banyak kali saya telefon Rosma. Tapi Rosma tak angkat telefon. Maka jawapannya tergantung. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa sampai hari ini Perdana Menteri kita, siapa Perdana Menteri kita? Najib. Najib. Orang Pahang ni. Satu Malaysia, satu Mongolia. Kenapa sampai hari ini dia wedi takut nak adakan pilihan raya? Kenapa takut? Mongolia Malika, ayo yo. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa faktor yang menyebabkan dia sampai hari ini mendasai bunget, kepalanya pusing. Antaranya yang dibangkitkan, dikupas oleh Ustaz Suhaimi Saad sebentar tadi tentang besi. Lautan manusia berhimpun di Kuala Lumpur. 428, papat doro walu. 428, 28 hari bulan 4. Lebih daripada 250,000 rakyat Malaysia turun di Kuala Lumpur. Melayu yang turun, Cina turun, India, Kazakh, Iban, orang asal kapek nang Kuala Lumpur. Pakai baju apa? Baju kuning. Lautan manusia dengan kekuningan. Kuning-kuning. Najib pening. Kuning-kuning. Najib pening. Ha, ini yang berlaku. Itu faktor. Antara faktor yang Najib takut sampai hari ini. Itu satu. Yang keduanya. Sekarang di Putrajaya. Bengi. Sebelah malam. Najib dulu orang iso ngorok. Dia tidur tarena. Tarena bersama Rosmanya. Tarena sebab apa? Ada roh ireng-ireng tekok. Ada roh hitam. Seringkali menjemah di situ tuan-tuan dan puan-puan. Wak-wak mbayu adik kakak. Dia menjemah. Secara berkala. Kadang naik, kadang tak ada. Saya dengar cerita daripada kawan saya. Dia ngomong dari Putrajaya. Dia beritahu saya, Kak, Putrajaya ini sekarang tak tenteram, tak aman. Dia macam bukit aman yang tak aman. Dan sekarang ni mereka sibuk, dah banyak panggil momok. Sampaian. Pergi sana buat sampaian, jampi lah macam-macam. Tapi tak mujarab. Teko-teko juga deh, bengi-bengi. Datang-datang juga. Tadi undang dia datang. Menghantui.
Kemudian apabila mau tak mujarab, dia panggil lain. Cari Cina. Cina cari apa? Pakar-pakar feng shui. Feng shui, sihir dan sebagainya. Cina punya keng, 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 keng. Ada bunyinya kerong-kerong. Datang sampai yang pasang colok. Maka colok lilingnya. Tak jalan juga. Tak jalan. Datang juga kadang-kadang angin tiap kuat datang pula. Kemudian panggil lagi. Sami-sami yang kuat daripada India. India, dia kuat sikit. Dia boleh cocok ni semua. Yang main tuan-tuan. Panggil. 1 minggu lepas tu datang lagi. Tak mujarab. Tak boleh bersihkan terus. Tak boleh bersih. Akhirnya mereka sekarang cari satu penyelesaian. Jawapannya apa? Kenapa panggil semua tak boleh tak? Cina, Melayu, India sampai yang semua tak boleh jadi. Roh hitam itu terus datang. Sebab yang menghantui di Putrajaya ini roh Mongolia. Mongolia akan tuya. Kalau Mongolia kau cakap Cina, dia orang reti. Cakap Melayu, Jawa, orang reti baik. Pulaan dereng, panjang tak boleh. Cakap India, yang dari, tak boleh. Tak boleh lah. Jadi tak faham. Maka kena cari daripada Mongolia baru boleh selesai. Tapi nak cari Mongolia malu pula. Ini yang berlaku. Mananya tuan-tuan dan perempuan? Najib dalam keadaan gementah, gelisah, memikirkan kuasa Barisan Nasional sudah berada di ambang senja. Ambang senja, tuan-tuan, yakinlah. Yakin. Kena yakin dan percaya. Selepas PRU 13 ini, tiada Perdana Menteri daripada Barisan Nasional. Yang ada Perdana Menteri daripada Pakatan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim. InsyaAllah, tuan-tuan dan perempuan. Doakan, tuan-tuan, doakan. Kita doa. Kuasa doa ini kita kena percaya. Orang Cina dengan doa cara Cina. Omi, Fofo dan sebagainya. Tapi orang Islam baca Yasin, solat hajat, munajat. Kalau rajin subuh, dia mulai bangun, doakan biar Pakatan Rakyat boleh tawan Putrajaya dan cepat mampu sama tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, antara faktor lain apa lagi? Ada banyak lagi. Perpecahan UMNO di Selangor. Saya dari Selangor, saya nak cerita sikit soal Selangor. UMNO di Selangor ada 4 puak. 4. Siji, Roro, Telu, Papat. Una, Lenda, Nala, Mula. Mula. Apa mula pula? 4. Tuan-tuan dan puan-puan, puak satu, ada satu puak Jawa yang diketuai oleh Hertoyo, mantan Menteri Besar Negeri Selangor. Dia itu kawasannya Sungai Panjang, saya sekejap sebelah-sebelah. Jiran tetangga saya. Kalau dia ketua Jawa Negeri Selangor, saya timbalan. Hertoyo satu kumpulan. Puak yang kedua, ini lagi garang. Siapa dia? Samsing No Oma. Malam ini SB polis ramai. Catik. Ini skin cat Muslim cakap ini Menteri Samsing. Nak saman tunggu. Kapan-kapan. Saya tak serik kalau soal saman-saman. Perkara enteng saja. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti saya akan cerita No Oma. Sebelum saya tutup nanti. Kemudian lagi satu. Puak Muhammad Zain Bala orang kata. Bekas Menteri JKR. Ahli Parlimen Sepang sekarang. Lagi satu. Yang diketuai oleh Dato' Dr. Satim Diman. Satim Diman
Dulu dia gunakan Datuk Dokter Satim Dimas. Apabila kita dedakan, ini dokter beli miao. Bukan baca punya, beli. Tuku. Untuk baca, untuk entok. Tuku dia. Beli. Akhirnya sekarang dia tak pakai Datuk. Dia tak pakai dokter. Datuk Satim Dimas. Malu orang kampung tuan. Dokter boleh beli. Bayangkan Malaysia ni hebat. Dia satu kumpulan. 4 kumpulan. Belum cukup dengan 4 kumpulan ini. Sekarang ditambah 4 dalam 1. 4 plus 1. Siapa lagi? Kumpulan yang diketuai oleh seorang ustazah Umi Afidah. Oh, dia hebat tuan-tuan, hebat. Saya dengar ceramah dia, saya pun keluar peluk. Dia bukan hebat dengan hujah, hebat dengan fitnah. Fitnah nombor 1, nombor wahid. Boleh macam itu, fitnah orang. Macam-macam, benda tak ada. Kalau keluar gambar Wida Lucha Asmin, dia akan keluar dalam putusan meloya. Putusan meloya? TV3 suku, keluar muka bumi. Saya percaya ini muka Asmin 99.9%. Otak dia. Besok keluar muka Anwar, saya percaya ini Anwar Ibrahim 99.9%. Ini kumpulan yang kelima dalam UMNO. Saya dengar cerita UMNO akan kemungkinan dalam pertimbangan nak tonjolkan beliau sebagai calon yang raya ke-13 di negeri Selangor. Saya doakan cepat. Lawan Sekincan saya lawan, tak ada masalah. Ini muka macam ini, fitnah nombor 1. Saya nak bagi tahu kawan-kawan di jengka 18 ini, kita berpolitik. Adat budaya Malaysia ini, berpolitik ini biarlah dengan fakta dan hujah yang benar, yang sihat. Jangan gunakan fitnah, benda yang tak ada. Rekaan. Dalam Islam ini, mengfitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Saya bukan Islam, sudah tabiah oleh PAS lama dah. 4 tahun. Saya walaupun 4 tahun baru faham Islam sikit. Tengah belajar. Tapi lebih baik daripada MCA yang jahil dulu, kini dan selamanya. Sebab MCA ikut siapa? Ikut UMNO. Nah, ini permasalahan yang berlaku di Malaysia ini, tuan-tuan. Jangan fitnah. UMNO Selangor 4 puak campur 1, 4 dalam 1. Masalah roh hitam Atan Tuya sekarang ni makin hebat sampai ke Perancis. Tengok. Sampai ke Perancis. Dan hari ini dalam berita, portal berita Malaysia kini, ada gambar keluar. Atan Tuya muncul sebelum inilah, sebelum dia mati. Di Paris. Dengan gambarnya. Tapi polis Perancis ngomong, dia orang pernah tekong. Dia tak pernah datang ke Perancis. Gambar ada, tapi tak pernah datang. Oh, akhirnya saya cek, ada satu kemungkinan. Nama Mongolia dia Atan Tuya Sharifu. Tapi nama lagi satu Aminah. Mungkin dia masuk guna Aminah, tuan-tuan. Ini tuan-tuan boleh cek, apalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, beberapa isu dan faktor yang menyebabkan Najib sampai hari ini enggak bisa tentukan bila nak buat yang raya. Lagi satu, momentum kebangkitan rakyat. Sudah ku renung di dalam kitab, makin ku renung beretup detap. Dari Perlis hinggalah ke Johor, sampailah ke Sabah dan Sarawak. Momentum kebangkitan rakyat semakin hari semakin membara, tuan-tuan dan puan-puan. Masyarakat Cina, saya daripada Cina saya nak bagi tahu. Mereka dah tak sabar dah. Orang Cina apik, asok, anti, amoy. Tak sabar. Walaupun dalam Islam sabar itu sebagian daripada iman. Tapi mereka tak sabar. Tak sabar pasal apa? Nak undi, nak masuk pangkah. Nak panggil siapa?
Mereka dah bersedia tuan-tuan. Saya nak beritahu mereka akan pangkal lebih daripada 80% masyarakat Cina akan undi PAS, DAP, PKR dalam pilihan raya akan datang, tuan-tuan. Ini dia tuan-tuan. Bukan saya ngomong-ngomong kosong. Tuan-tuan boleh cek di Pekan Temelo, tanya Cina-Cina, workshop, komen, tanya Cina. Mereka nak undi siapa kali ini? Dia kalau tengok-tengok you hijau, dia undi hijau tuan-tuan. Biru, biru dia tak nak sebut, diam-diam. Dia mingkem. Tak nak cakap. Kalau biru dia tak nak cakap. Sebab biru dah karat. Biru tua bukan biru muda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat sekarang dah cerdik. Maklumat di hujung jari. Di Selangor. Mereka nampak bagaimana Pakatan Rakyat mengurus ekonomi. Dana wang rakyat dengan baik. Berhemah. Telus. Ini antara keyakinan yang rakyat nampak. Saya nak bagi contoh di sini. Dulu wong Cina, anggap bien wong Cina, dia telok hari nyokong PAS. Orang. Dulu wong Cina kalau nampak PAS, tahun 99, saya masih ingat lagi. Tahun 99, orang Cina kalau nampak PAS, dia gigit tangannya. Menggigil aku. Menggigil. Takut. Wedi. Waktu itu, saya dengan Dato' Tuan Ibrahim Tuan Man, ataupun Mas Lain Aliman, daripada PAS, kalau nak duduk sama, nak ceramah sama. Boleh? Taubat lahun tak boleh. Tak boleh. Sebab, MCA akan cocok. MCA cocok. Hasut. Dia kata, ini DAP sudah bersekongkol dengan bule. PAS. Nak laksanakan syariah Islam. Negara Islam. Hukum hudud. Nanti lu kasih sokong, Indah saya ketok, sikit dia ketok, tangan dia ketok, kapeh dia ketok, entah. Habis lu potong habis lu. Takutlah Cina, betul tak? Dia tak faham. Ingat semua kena potong habis lah. Wahal bukan kena potong, tuan-tuan ya. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, atas kekuatan kita terus berjuang, istiqamah dalam perjuangan, PAS terus istiqamah dalam perjuangan, walaupun ditekan, dihalang macam-macam. Sekarang masyarakat Cina dia nampak simbol PAS. Bulan ini dia tak takut. Sebab apa? Engkau laksana bulan. Dalam lagu Cina ada satu lagu. Ye liang tai piao, wo de xin. Engkau laksana bulan. Sebab mereka nampak kepimpinan seorang ulama yang tersyuhur. Musyirul Am kita, Tok Guru Ning Ajis, Menteri Besar Kelantan 22 tahun. Bersih, amanah. Tak macam UMNO, MCA dan MIC. Saya bandingkan kepimpinan, kewibawaan Tok Guru. Tengok di Selangor, Toyo macam mana tuan-tuan? Toyo menteri besar juga, betul? 8 tahun menteri besar. Duit semua sapu habis. Pasir dia sapu. Balak dia sapu. Tanah. Kontrak. Kapel lah. Semua dia sapu. Buat istana di Seksyen 7 Shah Alam. Ada. Saya yang bongkarkan. Saya anggarkan 24 juta. Uang jangka berapa juta? Tak ada. Saya toyo 24 juta. Apabila saya bangkitkan, dia saman saya. Ini sekian fitnah. Mau kasih saman 10 juta. Mau kasih bankrupt, dia ngomong. Tapi, biarlah kau saman. Lawan tetap. Lawan. Kalau takut dilanda ombak, jangan menghuni di tepi pantai. Ini barisan pimpinan Pakatan Rakyat. Bukan calang-calang.
Bukan macam ano, becik. Cerita sikit saja pun dah kencing dah. Ini UMNO. Dia zaman apabila saya desak SPRM siasat. SPRM ini pun satu, tuan-tuan. Anggar nyiasat, wong Pakatan Rakyat, dia cepat. Siasat Pakatan Rakyat, Anwar Ibrahim, oh besok siasat. Azmin Ali, oh besok buka. Baik siasat. Kalau siasat UMNO, dia lambat. Macam kura-kura. Alon-alon. Muncul ngomong alon-alon. Alun-alun. 1 tahun, 5 bulan, baru dia siasat toyol. Akhirnya mahkamah jatuhkan hukuman Hel Toyo 1 tahun penjara. Tanah dirucut hak. Maligai dirucut hak kepada kerajaan. Sekarang dia dalam proses layuan. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya di sini. Sapu 24 juta, 1 tahun penjara. Orang kampung di Skincan Sabah Benam, curi seluar jen 2 helai, 2 tahun penjara. Apa macam ini, tuan-tuan? Undang-undang apa ini? The law of the jungle. Undang-undang rimba. Maka, apa pilihan kita? Tak ada pilihan lain. Sebagai rakyat biasa, kita kena bangkit. Bangkit buat apa? Untuk selamatkan Malaysia. Ubah sekarang. Selamatkan Malaysia. Bukan lebih Cina. Bukan lebih Melayu. Bukan lebih India. Selamatkan Malaysia demi anak cucu generasi kita akan datang. Boleh ke tak boleh? Boleh. Oh, kalau Pahang buat macam ini, gegar lah Pahang. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Cina, masyarakat Cina nampak pas dulu negatif, sekarang jadi positif. Nampak kepimpinan Tu Guru yang saya sebut tadi, sekarang mereka nampak pas boleh sokong 80%. Tak ada masalah. Masalahnya sekarang di sini. Di depan sini adalah satu masalah. Yaitu, kalau orang Cina yang bukan Islam, boleh sokong pas 80%, boleh dukung bulan pulama. Saya nak tanya kawan-kawan di Jengke, malam ini hampir 100% Islam Melayu. Boleh sokong pas atau tak boleh? Boleh. Ha, kalau boleh, syukur alhamdulillah. Akak tu tak apa, dia pelan-pelan. Dia pelan-pelan sikit, alon-alon. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mau kali ini bukan persoalan apa. Ada media-media UMNO, TV3 Suku, utusan meloya, dia mainkan isu sentimen apa? Perkauman. Oh, dia kata, makcik-makcik, adik kakak di kampung-kampung, waspada. Waspada. Yang raya akan datang, jangan kamu pangkah bulan. Pangkah roket tak boleh. Haram. Pasal apa? Sebab pas sudah hilang identiti perjuangan Islam. Ha, ini di kampung di Sabah Menam cakap macam tu. Puteri UMNO. Kemudian apa dia cakap lagi? Sebab pas sudah bekerja sama dengan DAP. Jangan sokong. Kenapa tak boleh sokong DAP? Sebab DAP Cina. DAP itu Cina. MCA itu Melayu. Tua Soleh bin Abdullah. Hanya orang ngomong itu bengi. Tua Soleh itu Cina. Cina kompeten lebih rak. Wong Jawa nggak ngomong kompeten. Dia ngeseng orang cewek. Ah, paham ya? Wong Jawa betul dia. Nanti tolong translate lagi. Saya ngeseng cewek. Ha, orang kompet. Ini kita tanya wong Jawa yang kena faham-faham sikit. Jadi beza. Orang macam saya ini katanya komunis. Komunis. Anti Melayu, anti Islam, anti raja. Semuanya anti. Seolah-olah orang DAP kalau jalan di tepi jalan ini ada tanduk. Ada tanduk. Jadi tuan-tuan, sekarang Malaysia ini kita dah merdeka.
55 tahun. Saya nak tanya, sampai bila isu perkauman ini hendak dipermainkan? Sampai bila? Sampai kapan? Sampai kapan lagi isu perkauman ini nak mainkan? Cukuplah. Sekarang orang Cina bangkit bukan soal perkauman. Cina nampak negara kita ini kaya dengan hasil mahsul. Bala ada, minyak ada, gas ada, semuanya ada. Lembu pun ada. Tapi hutang kita, tuan-tuan. Piro hutangnya? Piro hutangnya. 450 bilion. Hampir 500 lah. Maknanya daripada 27 juta rakyat Malaysia, yang lelaki, yang tua, yang perempuan, yang anak-anak kecil, satu kepala kita tanggung hutang 17,000. Tengok. Kawan-kawan Cina dia bagi tahu, kalau macam ini tauke babi pun bankrupt. Tauke babi, orang Melayu selalu bagi tahu saya, tauke babi itu kaya. Kalau tauke babi pun boleh bankrupt, macam mana tuan-tuan? Jangan main. Jadi sekarang mereka ni bangkit kerana mereka nampak ada sesuatu yang tak kenal. Ada masalah. Ketirisan, kebocoran, salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah, macam-macam. Jadi mereka bangkit. Biar rakyat tipu. Data pemilih tipu. Di Selangor data pemilih lagi masalah, tuan-tuan. Besok di Selangor saya khawatir apabila ada pengundi beratur nak masuk pusat pengundi, tengok belakang, tengok depan, muka Melayu tak serupa Melayu. Jawa orang kaya Jawa, Banjar pun tak ada, Minang pun bukan. Tengok-tengok, tanya dia, lu mana duduk? Kampung nelayan. Mau undi? Ada saya isi biru? Ya. Ibu negeri Selangor mana? Dhaka. Mampus. Dhaka. Nanti diberitahu Ami tu make barobasi. Dhaka Banggala ni, tuan-tuan. Ini yang berlaku di Selangor. Tuan-tuan, saya malam ini nak bagi tahu kepada Najib dan UMNO. Tolong tahu Ketua Cawangan sampaikan salam kepada Najib. Kalau kita nak bertanding lampion raya, gunakan cara gentleman. Anak jantan jangan tipu lampion raya. Data pemilih bersihkan. Kalau menang itu perkara enteng saja, betul? Tapi jangan tipu. Jangan tipu. Kalau kita bagi IC kepada orang yang bukan ahlinya, nescaya tunggulah saat kehancurannya, tuan-tuan. Dalam Islam, dalam hadis adalah ayat seperti ini, betul? Apabila kita bagi amanah kepada orang yang bukan kepakarannya, nescayalah tunggu waktu kehancuran. Ini dia. Kita boleh bagi IC kepada orang yang bukan ahlinya. Ini satu pengkhianatan kepada negara. Jangan buat dosa sedemikian. Rakyat tak boleh terima. Lawan kita bersih, kalah menang biasa. Sebelum saya teruskan ucapan saya kali ini, tuan-tuan, saya minta merayu sungguh-sungguh. Nyalok yang wangi lah. Siapa ni? Minta tolong malam ini. Kita nak bertanding lampion raya. DAP, PAS, PKR. Media kita tak ada. Kena ceramah malam-malam. Pukul 3, pukul 4 baru balik. Isteri pun dah tidur. Pegang tangan pun dah sejuk. Kacau betul lah, tuan-tuan. Orang UMNO tak payah. Sebab ada TV. MCA lagi tak payah. MCA ni, orang Cina nak meluat dengan MCA. Nama MCA tu mau cari angpau. Ada angpau dia datang. Tak ada angpau dia balik. Tuan-tuan dan puan-puan.
TV tak ada, kena ceramah. Kita tidak salah guna kuasa, gunakan instrumen kerajaan, tidak. Kita gunakan tenaga kerja sendiri. Kerana apa? Kita nak perbetulkan sistem yang boblok ini. Boblok ini sistemnya. Kalau Jawa kata goblok lah. Ha. Maka dengan itu kita perlukan sokongan rakyat daripada segi undi, tenaga dan wang ringgit. Kalau tak ada wang ringgit, tak boleh gerak tuan-tuan. Walaupun tak rakyat, sikit pun kita minta. Malam ini saya minta tuan-tuan, buat kelapa sawit, nampaknya harganya tinggi. Tuan-tuan mintalah malam ini, saya nak lancarkan. Ya, tema jihad ini untuk kita meneruskan perjuangan untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim. Boleh kata boleh? Maka dengan itu saya lancarkan demo pada malam ini. Petugas, tolong kutip. Kutip setiap sudut dan penjuru. Jangan terlepas. Kalau biasa bagi RM5, malam ini bagi RM50 ke 20 pun tak apa. Kalau nak bagi cincin pun boleh. Cincin Osman jangan. Sebab belum tentu halal. Tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan, mana petugas? Orang kekok. Undi petugas lagi toh. Ada. Oh, matanya kecil. Wong Cina matanya kecil orang-orang. Kelambi hijau. Oh, kelambi hijau. Okey. Kelambinya hijau. Baju yang hijau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kupas lagi sedikit tentang, oleh kerana masa mencemburui saya nak beritahu sekarang, Najib terdesak sampai pemandu teksi pun dia nak beli, tuan-tuan. Kawan saya pemandu teksi semalam beri telefon saya. Dia kata, saya tunggu 55 tahun baru dapat 4 tayar. Tunggu 55 tahun untuk tayarnya papat. Tapi dia beritahu saya, kami ini pergi sana bukan sokong barisan nasional, tidak. Kami sokong 2 jam saja. 2 jam. Lepas 2 jam kami hijau dan merah. Sebab kami nak dapat tayar 4 saja. Dan Najib bagi satu mesej, dia kata kalau tayar rosak kena tukar. Maka dia kata dia faham apa yang Najib bagi. Mesej itu, iaitu tayar rosak kena tukar. Mana yang kerajaan nak rosak kena tukar. Baru teksi semua dah faham, tuan-tuan. Syukur. Dia ada hikmahnya, tuan-tuan. Ini dia orang pemandu ni cerdik pandai. Najib ingat orang bodoh nak hambakan dia. Masalah pemandu teksi ini, tuan-tuan, bukan soal bagi tayar. Masalah pemit. Pemit bagi orang 3,000, bagi tantri 2,000. Tantri tak bawa teksi lah, goblok. Yang bawa teksi orang kampung. Yang bawa teksi anak kita. Mereka cari nafkah hidup untuk sara keluarga. Pagi pukul 5 bangun, malam pukul 10 11 baru balik. Dapat berapa? 100-200. Kena bayar sewa teksi. Pemitnya berapa? RM16 satu hari. Pemit teksi paling kurang, tuan-tuan dan puan-puan, RM16 satu hari. Satu bulan berapa? Kali 3. RM480, hampir RM500 habis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penyelesaiannya apa? Bagi permit kepada pemandu-pemandu yang betul-betul pemandu teksi. Jangan bagi kepada Dato', Kroni, dan Tansi, MCA, MIC, UMNO. Ini penyelesaiannya. Pakatan Rakyat melalui Dato' Seri Anwar tahun lepas sudah buat satu convention di Petaling Jaya, di Dewan Sivik, jumpa pemandu teksi. Kita janji, kalau kita perintah di Putrajaya, kita akan selesaikan masalah permit yang dimonopoli oleh Kroni UMNO. Sekarang Najib nampak masalah itu. Dia tiru. Ciplak. Ini Najib bukan cerdik, dia ikut orang. Melu-melu wong paling pintar. Bukan cerdik. Ini masalah teksi. Yang kedua, saya marah rakyat di Jengke, di Sekincan, di Temeloh, di Kelantan, di mana-mana. Ramai rakyat sekarang dibelengui dengan kos saran hidup yang tinggi. Betul? Harga gula naik, minyak dulu pun naik, susu tepung naik, roti naik, semua naik harga. Yang turun apa, tuan-tuan? Air hujan. Di negeri Selangor kita bagi air percuma 20 meter padu.
Air ada turun sikit 20 meter padu, sebelah hingga 40 sen. Di Pahang, yang kita kuat bermati-matian, inilah barisan kita. Tuan-tuan dapat air percuma ke tuan-tuan? Tak ada. Ada? Ada. Woi, tak ada. Ada. Kalau macam ini, kita malam ini kita buat keputusan. Ucapkan terima kasih kepada UMNO yang berjasa dulu, zaman dulu. Tapi yang raya akan datang, saya akan tukar kiblat sokong Pakatan Rakyat. Boleh? Boleh. Itu dia. Sebab kita bagi air langsung tak ada. Dan dalam rakyat dalam keadaan kosaran hidup yang tinggi, dia sekarang lupa apa yang perlu diutamakan. Sekarang Najib bercadang, dah tanda tangan dah. Pergi negeri Cina komunis. Cina tu komunis, Najib cakap. Sebab dia kata dia pergi Cina komunis. Sini. Tuan-tuan dan puan-puan, pergi negeri Cina bawa 2 ekor beruang. Panda. Beluang. 2 ekor, doh. Sewa 30 juta. Tempoh 10 tahun, tuan-tuan. Mana satu penting saya nak tanya malam ini? Kehidupan rakyat susah. Kita nak laksanakan dasar untuk tolong rakyat itu lebih penting, lebih utama, ataupun kita sewa beluang daripada negeri Cina? Kawan-kawan di FEDA saya nak tanya, mana lebih penting? Kalau nak beluang pergi internet cari adalah. Tak payahlah bawa beluang ke sini. Saya nak bagi tahu. Saya kuatir ni beluang, dia tak lama mati. Sebab Malaysia ini jaga lembu tak pun tak geti, rugi 250 juta, betul? Lembu pun tak geti, nak jaga beluang. Tak boleh. Loceng berbui, tuan-tuan. Maka saya tidak boleh panjang, saya nak bagi tahu. Malam ini saya nak bongkarkan satu isu penting. Rakyat di Selangor zaman pentadbiran Barisan Nasional nak rapat tanah, walaupun satu tapak rumah, tunggu 30 tahun, 40 tahun tak dapat. Nak dapat 1 ekar cocok tanam pun susah. Zaman Poyo bersama kuncu-kuncunya yang sewatu dengannya. Memang angel, susah. Tuan-tuan dan puan-puan, di kawasan Sekincan ada satu kes. Zaman Poyo, permohonan secara berkelompok pelupusan hak milik tanah, 35 orang Melayu semua di Sungai Labu. Masuk, duduk dah 35 tahun di situ. Satu orang 1 ekar. Akhirnya yang diluluskan 30 saja. Kemudian isu itu tenggelam. Apabila Pakatan Rakyat ambil alih, ada 5 orang datang jumpa saya. Dia kata, Yang Muhammad, kami tak dapat geran. Tak cocok tanam sini sejak 35 tahun. Saya kata, kawan-kawan kamu sudah dapat? Kenapa kamu tak dapat? Tak tahu. Apabila saya pergi jumpa Tuan D.O, pegawai daerah, dan bersama pegawainya, dia beritahu saya, Yang Muhammad, bukan kita tak lulus. Kita nak lulus semua. Tapi Wakil Rakyat UMNO beritahu, yang 5 ini jangan bagi. Yang 30 boleh. Sebab apa? Sebab warna berbeza. Yang 5 ini warna hijau. Warna hijau. Yang lain warna biru karat. Macam itu boleh. Sesama Islam, sesama Melayu, bagi tanah, pilih kasih. Diskriminasi. Ini wajah sebenarnya UMNO, tuan-tuan. Akhirnya saya panggil D.O, tolong buat kertas kerja, hantar MMKN. Tolong luluskan. Ini kalau mereka cucuk tanam lebih 35 tahun di negeri Selangor, kalau sekarang kita ada dasar lebih 30 tahun, duduk tanah kerajaan bukan reserve jabatan, reserve jalan. Kalau tanah kerajaan yang kosong dah duduk 30 tahun, kita akan bagi untuk rakyat, walaupun 1 tapak ataupun 1 ekar. Ini cara negeri Selangor buat. Dalam tempoh 4 tahun kita bagi 10,000 kelulusan dah, 10,000. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin UMNO datang ke sini beritahu, kita pejuang bangsa, pertahankan hak orang Melayu.
Saya nak bagi tahu. Di negeri Selangor, ada seorang pemimpin bertaraf menteri. Menteri! Dia dapat tanah. Zaman siapa? Helpoyo! Berapa dia bagi? 1 ekar. 2 ekar, roro. Ora, telu, 5, bukan, 10, bukan. Berapa dia bagi? Atas geran itu, No bin Omar. No bin Omar. 30 ekar. Dokumen ada di tangan saya. Ahli Majlis PAS di Tanjung Karang, Saudara Mislan dah bagi kat saya. 30 ekar. Bagi kepada siapa? Seorang menteri. Orang kampung berapa dapat? 1 tapak rumah 30 tahun pun susah. Itu pun tengok warna. Saya malam ini nak tanya kawan-kawan JKKKK UMNO. Ketua cawangan UMNO. Kamu dok hidup mati dengan UMNO, panjat pokok sampai jatuh, pasang bendera. Berapa ekar kamu dapat? Berapa dapat? 20 ringgit dapat. 20 ringgit, tapi tanah tak ada. Menteri kamu 30 ekar. Ini dia. Dan lagi ada satu kes. Saya nak bagi tahu. UMNO Tanjung Karang dapat tanah. Tanah perindustrian tengah-tengah bandar Tanjung Karang. Berapa? 1 ekar, 0.4. Berapa premium yang kerajaan kenakan? Berapa? 1 kaki persegi 24 ringgit. 24 ringgit. Tuan-tuan, dia minta pengurangan. Heltoyo bersama kuncu-kuncu lulus. 24 ringgit. Dia premium sepatutnya dia bayar 1 juta lebih. Tapi sekarang dia kurang 1 kaki persegi 1 ringgit. 1 ringgit 24 ringgit jadi 1 ringgit. Tuan-tuan, jadi berapa dia bayar? 4.900 ringgit dia bayar. Sepatutnya dia bayar kepada kerajaan 1 juta lebih. Tapi tak ringgit. 4.000 dia bayar. Ini dia. Penyalahgunaan kuasa secara terang-terang di negeri Selangor. Saya tak tahu faham lagi banyak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita kena sedar. Sekarang bukan persoalan Cina dah bangkit. Oh, ini DAP mau jadi Perdana Menteri. Oh, Cina mau jadi Perdana Menteri. Oh, DAP nak jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, balik tanya kawan-kawan UMNO. Suruh kira-kira ilmu hisap. Oh, okey. Ilmu hisap. DAP hanya bertanding pilihan raya yang lalu 46 kerusi. Di Semenanjung 34, di Sabah 5, Sarawak 7. Campur semua 46 kerusi parlimen. 222 parlimen di seluruh Malaysia. Seluruhnya 222. Kalau nak jadi kerajaan kena 112. DAP tanding 46. Kalau nak ditakdirkan yang raya akan datang ke 13 ini, DAP dapat sokongan kuat. Menang 46 MCA semua mampus. Tuan-tuan, boleh DAP jadi Perdana Menteri ke? Tak boleh. Ini goblok lah. Jadi tuan-tuan dan puan, cukuplah untuk malam ini. Jumpa di kali yang lain, lembaran akan datang. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan di Jengkel 18, pilihan raya akan datang. Wajib kita kempen kuat-kuat. Bagi tahu kawan-kawan kita, sahabat handai kita, rakan pejabat, rakan warung, semua bagi tahu mereka. Dan kena bagi tahu semua kena kerja kuat menangkan calon kita daripada PAS di Jengkel ini, di Parlimen Kuala Kerau ini, dan juga di Pahang ini. Boleh kata boleh? Boleh. Yang terakhir, masa kecerahan yang terakhir. Berapa hari yang lalu saya lepas ceramah pergi minum. Pergi minum di mana? Di restoran Mama di Calang. Restoran Mama. 3-4 Melayu ikut saya. Pukul 1. Dia 24 jam. Saya order teh tarik guna 1. Makan apa? Roti sardin. India, Mama yang tulis. Kemudian tanya Melayu tu. Bang, rumah Mika makan apa? Milo 1. Apa mau makan? Roti nan guna. Roti nan. Saya roti sardin, dia roti nan. Kemudian tanya lagi seorang. Abang mau makan apa? Teh tarik. Apa mau makan? Roti telur. Seorang lagi, lu apa mau makan? Pikir-pikir, 2 apa ada? Oh, ini semua roti ada. Maggi goreng roti semua ada.
Roti sarden semua ada. Roti telur semua ada. Saya mau roti Najib. Itu India cakap, "Hei, saya sini semua tulis Najib mana ada? Lu tak tahu kah?" Dia kata, "Apa itu roti Najib? Saya tak jual." Ada. Roti Najib itu roti tak ada telur. Roti kosong. Sebab Anwar suruh debat, dia tak berani debat. Wedi, makanya tak ada telur. Sekarang disalam pagi-pagi orang pergi minum, minta roti kosong, roti Najib punya. Besok saya nak bagi kawan-kawan pergi jam ke-18, makan roti canai, minta roti Najib. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sekian saja, terima kasih. Nantri wanakam, kesuun, sese.